Di tengah kebimbangan berleluasa dan langkah berjaga-jaga terhadap situasi pandemik wabak COVID-19 yang menimpa di seluruh dunia, para pemimpin ASEAN akan mengadakan sidang kemuncak ASEAN ke-37 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan secara maya melalui beberapa persidangan video. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan menyertai sidang kemuncak tersebut yang bakal diadakan pada 12 hingga 15 November 2020. Sidang kemuncak ASEAN yang bertemakan Cohesive and Responsive ASEAN akan dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2020 yang antara lainnya dijangka akan membincangkan agenda-agenda seperti keperluan ASEAN untuk memperkuatkan lagi perpaduan dan kerjasama bagi mengatasi cabaran COVID-19, mengukuhkan peranan ASEAN dalam memajukan kesaling hubungan ekonomi, meningkatkan kecekapan ASEAN dalam mempromosikan perkongsian masyarakat global dan mengekalkan kerjasama ke arah mempertahankan keamanan dan kestabilan serantau dan antarabangsa. Kali terakhir para pemimpin ASEAN bertemu secara maya adalah semasa sidang kemuncak ASEAN ke-36 pada bulan Jun lalu. Selain sidang kemuncak ASEAN ke-37, sidang-sidang kemuncak berkaitan juga akan diadakan bersama rakan-rakan dialog ASEAN seperti Republik Rakyat China, Jepun, Republik India, Republik Korea, Amerika Syarikat, Australia, New Zealand, Persekutuan Rusia dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah binti Almarhum Pengiran Pembanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan asing wanita dan isteri-isteri ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan asing wanita dan isteri-isteri ketua-ketua perwakilan asing ke negara ini. Berangkat sama paduka-paduka anakda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sadatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Serurul Bolkiah. Semasa majlis menghadap ketua-ketua perwakilan asing wanita dan isteri-isteri ketua-ketua perwakilan asing menyembahkan sembah tahniah ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Raja Isteri sempena Hari Puja Usia Baginda. Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Companies Act Amendment Order 2020 dan Companies Register of Controllers and Nominee Directors Rules 2020 untuk berkuat kuasa mulai dari 31 Oktober 2020. Companies Act Amendment Order 2020 diperkenalkan bagi mengukuhkan lagi rangka perundangan Akta Syarikat Penggal 39 khususnya mengenai dengan tadbir urus syarikat iaitu dari segi pematuhan syarikat ke atas keperluan undang-undang. Antara lain tujuan pindaan tersebut adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai pemilik berfaedah beneficial owner iaitu pemilik saham utama ultimate owner di dalam syarikat tempatan ataupun syarikat asing. Ini adalah selaras dengan Financial Action Task Force FATF Recommendation 24 yang menggariskan langkah-langkah memerangi pembersihan wang haram, money laundering, pembiayaan pengganasan, terrorism financing dan pembiayaan pencabahan senjata pemusnah besar-besaran, proliferation of weapons. Bagi sebarang maklumat lanjut mengenai dengan rang pindaan akt serta aturan tersebut boleh didapati di www.mofe.gov.bn. Salinan pindaan dan aturan tersebut boleh dimuat turun daripada laman sesawang Pejabat Peguam Negara di www.agc.gov.bn. Tidak ada kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini.
Dalam serang abar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor sebanyak 7 kes. 338 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 7,813 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 486 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 71,938 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. 17 lagi premis perniagaan didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan semasa operasi Merati yang diadakan pada 2 November hingga 8 November lalu. Operasi yang dijalankan oleh para pegawai penguatkuasaan di kesihatan dari Unit Penguatkuasaan Kesihatan Kementerian Kesihatan ke atas 130 buah premis di keempat-empat daerah telah mengenakan denda kompaun keseluruhan sebanyak RM7,800 kepada 17 premis berkenaan. Antara kesalahan yang dikenakan denda kompaun tidak memakai sungkup muka bagi pengendali dan penyedia makanan dan kaki tangan di premis-premis tukang gunting rambut serta establishment kecantikan dan kesihatan, tiada penjarakan sosial, tidak menggunakan kod QR Blue Health dan tiada pemeriksaan suhu badan. Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai terutama bagi para pengurus dan kaki tangan premis perniagaan untuk mematuhi arahan-arahan Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya. Maklumat terkini layari laman sesawang www.moh.gov.bn atau Facebook dan Instagram. Sebarang aduan emailkan ke health.enforcement@moh.gov.bn atau menghubungi talian Darussalam 123. Nabi Muhammad SAW adalah insan berpengaruh sepanjang sejarah melebihi tokoh lain. Kembali selepas ini dengan bahan tersebut dan berita yang lain. Majlis Penyampaian Pingat dan Hadiah Buku Sempena Haflut Takharuj ke-10 Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA diadakan bagi meraikan para graduan yang menamatkan pengajian pada tahun ini dan mahasiswa yang memperoleh pencapaian cemerlang dalam setiap program. Majlis berlangsung pagi tadi di Tarindak di Seni, Bandar Seri Begawan. Penyampaian pingat dan hadiah buku disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihit Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Halwa Agama. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Pihit Orang Kaya Lala Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara. ...57 orang menerima pingat atau hadiah buku universiti. Majlis adalah sebagai penghargaan kepada para graduan dan mahasiswa atas segala pencapaian dan kecemerlangan sepanjang mengikuti pengajian di UNISA, di samping menjadi motivasi agar terus berusaha gigih untuk mencapai kecemerlangan dalam merealisasikan visi dan misi UNISA. Para penyumbang terdiri daripada pihak individu dan badan korporat juga menerima sijil penghargaan. Kohort pertama Shell Lifewire Agrobis membabitkan 10 orang pelajar yang mengikuti skim usahawan padi Agrobis. Para pelajar tersebut telah menamatkan program berkenaan yang berjalan selama 15 bulan.
Program itu merupakan sebahagian dari kursus dalam H&Tech bagi program agroteknologi di Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBT khasnya dalam industri penghasilan beras. Petang tadi diadakan majlis penyampaian sijil bagi para pelajar berkenaan. Majlis berlangsung di The Gardens Veranda. Penyerahan sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Para pelatih diberikan latihan praktikal penanaman padi bagi 2 musim berturut-turut dan hampir menghasilkan kejayaan. Beberapa orang pelatih telah menyerahkan pelan perniagaan masing-masing dan akan memulakan perniagaan. Beberapa buah syarikat ditubuhkan, syarikat AgroZ dan Golden Green yang akan memulakan proses penanaman dan penghasilan beras. Selain itu, ladang ikonik juga akan menyertai sebuah syarikat tempatan dalam menghasilkan baja organik secara usaha sama. Program yang dikendalikan oleh syarikat minyak Brunei Shell BSP melalui Shell Lifewire Brunei bermatlamat untuk menyediakan pengetahuan teknikal dalam penanaman beras dan kemahiran perusahaan agro kepada para pengusaha agro muda dan memberikan dana bagi menyokong skim tersebut. Ini dicapai melalui pembangunan infrastruktur yang kondusif bagi program latihan penghasilan beras yang berkesan dengan adanya sokongan teknologi moden dan hijau ke atas pengurusan tanaman dan air di samping garis panduan yang diberikan oleh tenaga pengajar yang berpengalaman dan cekap. Selama 2 tahun kami belajar secara teori and hands-on. So kami dapat belajar segala penyakit and then sambil itu apa yang bagus untuk digunakan dalam penanaman ini. Kami banyak menggunakan bahan organik. Selain menanam, kami ada juga belajar modern technologies, menanam bunga, belajar mamak baja sama cash crop lah. Rasulullah SAW tidak saja berhasil mendidik diri, keluarga dan umatnya, tetapi baginda juga mampu melestarikan kekuatan teladan dalam setiap nadi generasi pada pengikutnya. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas sempena Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW, anjuran Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan di bawahnya serta pihak-pihak berkuasa. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis dikelolakan bersama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Pusat Kebangsaan Kerajaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Ceramah bertajuk Membangun dengan Akhlak Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Helmi Baihaqi bin Haji Awang Yusof, Pensyarah Fakulti Pembangunan Pengurusan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, menjelaskan yang Nabi Muhammad SAW adalah insan berpengaruh sepanjang sejarah melebihi tokoh lain. Tambahnya, baginda juga tersenarai sebagai 100 tokoh berpengaruh dunia dalam buku Michael Hart, ahli sejarah yang juga penulis buku tersyuhur Amerika Syarikat. Mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dengan membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan dan melakukan dengan anggota badan. Tanpa 3 syarat ini, seseorang itu belumlah dikatakan beriman secara sempurna. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa ceramah khas Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW, anjuran Universiti Brunei Darussalam UBD melalui Jawatan Kuasa Keugamaan dan Kerjasama Bahagian Hal Ehwal Pelajar UBD petang tadi. Ceramah khas bertajuk The Moral and Ethics of the Prophet Muhammad SAW selaras dengan tema sambutan peringkat kebangsaan tahun ini. Ceramah disampaikan oleh Profesor Amin Abdul Aziz, Pengarah Pusat Pengajian Islam Sultan Omar Ali Saifuddin UBD dan Profesor Kanan di Institut Pengajian Dasar UBD. Antara yang hadir, Datin Dr. Raja Anita bin Nurul Zahrina binti PN Orang Kaya Lala Wijaya Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD.
bagi membimbing masyarakat dalam penyebaran kefahaman dan penghayatan tafsir Al-Quran melalui rujukan dan kitab-kitab tafsir yang muktabar. Program tadabbur penyebaran pemahaman makna dan tafsir Al-Quran diadakan di Masjid Kampung Batu Apoi, daerah Temburong. Program berkenaan dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Temburong dengan kerjasama ahli Jawatankuasa Kerja Perhimpunan Maulid Nabi Muhammad SAW peringkat daerah Temburong. Kita mencari zahirnya, kita melihat, kita mengulas, memahami zahirnya, luar-luarnya saja. Tadabbur Al-Quran disampaikan oleh Dr. Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Beliau menyentuh mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan perniagaan, khususnya peniaga-peniaga di daerah berkenaan, di mana dalam ayat 10 dan 11 daripada surah As-Saf menitik beratkan sifat-sifat perniagaan yang perlu ada untuk menghindarkan diri daripada terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Antara yang hadir yang berhormat Abang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Falsafah Melayu Islam Beraja dan Wawasan Brunei 2035 adalah dasar dan hala tuju yang menjadi sandaran hidup dan jati diri bangsa Brunei. Sehubungan itu, Bengkel Memperkasa Calak Brunei melalui pendekatan Whole of Nation dianjurkan dengan penglibatan rakan-rakan strategik dari agensi-agensi kerajaan termasuk institusi pendidikan tinggi dan persatuan belia. Berucap pagi tadi pada Majlis Perasmian Bengkel Memperkasa Calak Brunei melalui pendekatan Melayu Islam Beraja, Dr. Dayang Siti Nur Khalbi binti Haji Wasafillah, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan, Bengkel menyasarkan para belia. Belia merupakan generasi penerus yang akan menanai dan memelihara serta mengukuhkan warisan budaya bangsa Brunei. Dalam pada kita mahukan para belia kita maju seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0, namun mereka juga perlu untuk mengekalkan dan memelihara warisan budaya dari dipengaruhi oleh cabaran baharu yang dibawa oleh transformasi digital. Harapan kita ialah agar para belia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan media baru bagi mengembang majukan dan melestarikan budaya, warisan dan sejarah dalam bentuk yang lebih kreatif dan inovatif. Penganjuran bengkel ini juga merupakan usaha Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Custodian of Culture, agensi yang berperanan untuk sentiasa memelihara dan mengembangkan warisan budaya melalui pendekatan Melayu Islam Beraja. Bengkel ini juga merupakan satu platform yang amat berharga bagi peserta sebagai penyegaran semula untuk meningkatkan kefahaman dan penghayatan falsafah Melayu Islam Beraja. Bengkel anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang diadakan sehingga esok 12 November ini disertai oleh 30 belia. Antara pengisian bengkel, taklimat mengenai protokol dan etika dalam majlis rasmi dan penggunaan bahasa dalam serta lawatan ke beberapa tempat seperti Pusat Sejarah Brunei dan Jabatan Adat Istiadat. Orang ramai khususnya yang mengikuti penerbangan ke London, United Kingdom pesawat BI-003 pada 14 November 2020 diperingatkan mengenai tata cara menghantar penumpang-penumpang bertolak melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei. Jabatan Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan semua penumpang sama ada rombongan maupun persendirian hendaklah menggunakan kaedah drop-off sahaja. Bagi penuntut-penuntut yang mengikuti penerbangan BI-003 ke London, United Kingdom, dikendaki membuat check-in pada 13 November 2020 bermula pukul 7 malam hingga 10 malam. Para penuntut juga perlu mengikuti nasihat-nasihat Kementerian Pendidikan mengenai tata cara berlepas. Penumpang-penumpang lain yang mengikuti penerbangan BI-003 ke London, United Kingdom pada 14 November 2020 juga digalakkan membuat check-in awal. Sementara itu, orang ramai yang menggunakan perkhidmatan di lapangan terbang antarabangsa Brunei dinasihatkan untuk terus melaksanakan tanggungjawab sosial dan langkah-langkah pencegahan termasuk mengamalkan penjarakan fizikal
menggunakan aplikasi Bru Health dan mengimbas kod QR ketika masuk dan keluar di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok 12 November 2020. Kita ikuti maklumat mengenainya.